Situasi penularan jangkitan COVID-19 di dalam negara menunjukkan situasi yang mendata. Beberapa indikator masih menunjukkan trend penurunan berbanding minggu sebelumnya, iaitu purata kes COVID-19 yang memerlukan rawatan di ICU, purata kes COVID-19 yang memerlukan alat bantuan pernafasan, kes kematian COVID-19 konsisten menunjukkan penurunan, nilai RT telah menurun dari 1.05 kepada 0.99. Namun begitu, terdapat juga indikator yang perlu diberi perhatian serius di peringkat kebangsaan. Bilangan pesakit COVID-19 yang dirawat di fasiliti kesihatan didapati meningkat semula, meliputi pesakit 1, 2, 3, 4 dan 5 kategori. Indikator purata kes aktif COVID-19 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 600 dalam tempoh seminggu lepas, iaitu daripada 62,224 kes pada minggu epid 45 kepada 65,722 kes pada minggu epid ke-46. Ini disebabkan kes harian COVID-19 dalam minggu epid ke-46 telah meningkat kepada 40,600 kes berbanding 39,181 kes pada minggu sebelumnya. Maksudnya kes sudah tambah. Walaupun lebih 98% kes baru COVID adalah di kategori 1 dan 2, peningkatan kes baru dan kes aktif COVID-19 selama 2 minggu berturut-turut ini telah mengakibatkan kemasukan kes ke fasiliti kesihatan juga mula meningkat. Terdapat juga kes COVID-19 kategori 1 dan 2 yang merosot ke kategori yang lebih serius dan memerlukan kemasukan ke hospital. Kes COVID-19 dalam kalangan kategori 1 dan 2 yang berisiko tinggi masih memerlukan penjagaan dan pemantauan di hospital. Contohnya ibu hamil dengan faktor risiko tertentu, warga emas dengan komorbiditi yang serius seperti penyakit buah pinggang serta memerlukan dialisis. Hospital juga kini mula memasukkan kes-kes bukan COVID-19 untuk rawatan perubatan yang memastikan mereka tidak ketinggalan dalam menerima rawatan yang sewajarnya. Oleh itu, secara keseluruhannya, kadar penggunaan fasiliti kesihatan, sama ada katil bukan ICU, katil ICU dan juga pusat kuarantin dan rawatan COVID PKRC, didapati mula meningkat semula terutama di kawasan Lembah Kelang. Susulan kebenaran merentas negeri yang dilaksanakan bermula 11 Oktober, hampir semua negeri menunjukkan peningkatan kes COVID-19 kecuali hanya negeri Perlis, Sarawak dan Sabah. Jika diperhatikan dengan lebih perinci, 6 negeri, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Terengganu, Kelantan, Labuan, menunjukkan kadar pengisian katil bukan ICU sudah melepasi 50%. 7 negeri, iaitu Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, Terengganu dan Kelantan, menunjukkan kadar pengisian katil ICU sudah melebihi 50%. Dalam kalangan pesakit COVID-19 kategori 3, 4 dan 5 yang dirawat di fasiliti kesihatan, didapati bilangan pesakit dalam kalangan kumpulan umur 40 tahun ke atas dan juga kumpulan warga emas 60 tahun ke atas telah menunjukkan peningkatan. Ini disebabkan faktor mungkin tahap antibodi terhadap COVID-19 yang menurun selepas beberapa bulan menerima vaksinasi lengkap. Situasi ini juga dilihat di beberapa negara yang mencapai kadar vaksinasi lengkap yang tinggi. Golongan warga emas dan golongan 40 hingga 59 tahun telah terlebih dahulu menerima vaksin sebelum ini. Oleh itu, tahap antibodi mereka terhadap COVID-19 menurun lebih awal. Justru, bagi memastikan tahap antibodi terhadap jangkitan COVID-19 kekal optimum, KKM menyarankan pemberian dos penggalak dan sehingga 25 November, sebanyak 1,823,474 dos penggalak telah diberikan. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pascabayar tanpa had terbaik kami.